Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'un alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, bersyukur hamba kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dia dapat hamba menyambung yakni membaca risalah Wisyaul Afrah pada waktu zuhur yang mulia. Sebenar daripada itu, izinkan hamba yang jahil, lagi dhaif, lagi banyak dosa, membaca risalah Wisyaul Afrah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain babu arkanil imani wal islami. Ini bab pada menyatakan segala rukun Islam dan rukun iman. Musannif iaitu Syekh Muhammad bin Ismail terjemah rukun, segala rukun, dengan makna lafaz arkan tu lafaz jamak taksir, jamak taksir daripada ruknun, ruknani, arkan. Ya'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal imani. Ketahui olehmu khitab kepada kita para mukallafin, yakni yang ditaklifkan syarak oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan makna terletak apabila kita mukallaf, terletak hukumnya, bergantung hukumnya pada kita, wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Terletak pada kita mukallaf ni. Mukallaf hamba rakyat semudah. Mukallaf ni orang yang akil balik dengan sempurna umur 15 tahun, ataupun perempuan ni umur dia 8 tahun 11 bulan 19 hari. Dia mari darah, maka dihukum ke mukallaf. Sebab apa? Sebab sekurang-kurang suci 15 hari. Jadi apabila dia mari umur dia 8 tahun 11 bulan 19 hari, jadi 14 hari tu tak teluh sekurang-kurang suci, suci haid, maka dihukum ke taklif lah perempuan itu. Ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Wajib ni kalau tahu boleh pahala, tak tahu dosa kita. Dosa. Ditakrif dalam kitab Waraqah
Makna wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang diberi pahala atas orang buat dan diseksa atas orang tinggal. Itu makna wajib. Dan jika ada ia mukallaf, sahaya orang sekalipun, wajib atas tiap-tiap seorang itu kena tahu. Kena tahu bahawa diketahui akan rukun Islam dan rukun iman. Kena tahu hak mana rukun Islam. Rukun Islam ni 5. Amroyak selalu. Rukun Islam 5. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Nak royak. Di sisi Abul Hasan Asy'ari, kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah, dengan mana kita ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Ikrar ni mana kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hati kita membenarkan apa yang kita kata saat ni. Tu dia. Tapi semaya dak, puasa dak, zakat dak, sah kena gaji. Dihukum ke Islam juga. Dihukum ke Islam. Tapi Islam yang tidak sempurna. Tidak sempurna. Tapi kalau mengikut lain daripada pegangan Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, orang yang tidak sembahyang walaupun dia ngucap tak puasa, hukum dia kufur lah. Kufur. Setengah kata kufur agama lah. Setengah kata kufur nikmat. Itu dia. Dan rukun iman. Rukun iman ni semua. Rukun iman ni semua. Ambo akhir royak sosa. Nak royak sikit. Rukun iman ni dia tak boleh kita kata ni kita kena pegang belaka. Kena berimeh belaka. Tu dia. Kena berimeh belaka ni. Tu dia. Sebab kalau berimeh kepada Allah takdir. Berimeh kepada Allah, kepada Rasul tak berimeh, kepada kitab tak berimeh, kupur orang itu kupur. Kupur. Masih lagi kupur, tidak dikatakan berimeh. Baik. Fa'arkanul islami khamsatun. Fa'arkanul islami khamsatun. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Tu dia. Tu. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Ambo tak royak fa pada fa'arkan tu, fasihah tu. Tu dia. Dengan makna nak tafsirkan makna rukun Islam tu. Tu. Baik. Maka bermula rukun Islam itu 5 perkara. Kalau gitu Islam kita pada lurah semata-mata inqiyad. Semata-mata inqiyad. Semata-mata kita mengikat ataupun kita ikut semata-mata. Tu dia. Tu. Semata-mata ikut. Tu dia. Semata-mata taslim. Tu. Jadi pada syarak, makna Islam itu mengikut, yakni mengikat bagi segala hukum syarak. Hukum syarak tu. Hukum syariah. Kita diikat dengan 5 tu. Umpama semaya wajib
tok semaya haram. Tu. Ada kala semaya tu sunat, ada kala tu dia. Haram, ada kita kena ikat. Nanti maknanya depan ni kita akan huraikan dalam kitab ni sebut. Taib. Iaitu rukun Islam tu bahawa engkau mensaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Satu daripada rukun Islam, iaitu engkau mensaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tu dia. Maknanya tiada yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Baik. Kalau gitu, persoalan bagi kita tahu dah tak ada dah Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar, hanya Allah Ta'ala jua. Tahu dah. Lepas tu Nabi bapa? Nabi tu ya pada kata tiada Tuhan yang disembahkan dengan sebenar-benar. Nabi bapa? Nabi menidak ni kena kepada dua. Yang pertama Nabi khabariyah, yang kedua Nabi takdiriyah. Nabi takdiriyah dan Nabi khabariyah. Maknanya sekiranya ada yang khabar, ada Tuhan selain daripada Allah, kita nafi, tiada Tuhan. Tu kita nafi. Yang kedua, kita nafi takdiriyah. Takdir telitah dalam hati kita ada Tuhan selain daripada Allah, kita nafi hak tu. Hak tu yang kita nafinya. Orang panggil nafi khabariyah dan nafi takdiriyah. Jangan kita nafi hak orang kafir duk sembah. Orang kafir duk sembah tu batu. Tak sah kita nafi hak tu. Tengok dalam kitab Faridah kita, orang nafi tok pekong dalam ngucap tu tak sah ngucap. Apabila tak sah ngucap, tak sah sembelihnya. Duk nafi tok pekong. Sebab tok pekong tu bukan tu batu. Tu dia. Jangan duk nafi hak tu. Nafi sini, nafi kena kepada nafi khabariyah dan nafi takdiriyah. Tu dia. Dan bahawasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Nabi kita ni Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Tu dia. Ayah Nabi kita nama Abdullah, tok dia nama Abdul Muttalib, toknya dia nama Hashim, toknya dia nama Abdul Manaf. Jadi khilaf ulama pada bakit Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat. Maknanya sini ada setengah pendapat ulama Nabi ni dibangkit juga kepada malaikat. Tu dia. Kata setengah ulama, ada peribahasa sini. Maknanya sini dia kata telah menjazam oleh Baihaqi bahawa Nabi tidak adalah ia dibangkit kepada malaikat. Nabi kita Muhammad tak dibangkit kepada malaikat, kata Baihaqi. Dan telah merajih oleh Sayuti dan Syekh Taqiyuddin As-Subki bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkit juga kepada malaikat. Tu dia. Baik. Telah menambah oleh Syekh Subki bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada sekalian anbiya dan umat-umat yang dahulu daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Tu dia. Dan perkataan Nabi sendiri, Nabi kata buistu ilan nasi kafah. Buistu ilan nasi kafah, dibangkit akan daku kepada manusia semua. Semua. Kafah ni semua. Makna melengkapi bagi manusia daripada Adam sampai kepada berdirinya kiamat. Berdirinya kiamat. Tu dia. Yang kedua taib. Iaitu naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Taib. Dan engkau mendirikan sembahyang. Kita mendirikan sembahyang, rukun Islam. Lepas ngucap tu semaya selalu. Bukan kata giwa haji dulu dah. Semaya dulu. Patulah haji nu ngelah dah. Sebab itu semaya ni seafdal ibadah yang badaniyah, yang bahasa zahir. Lepas daripada semaya, hak afdalnya puasa. Tu puasa. Kemudian baru haji. Jadi seafdal segala pardunya pardu semaya lah. Seafdal hak sunat semaya. Sebab itu tidak diuzurkan akal seorang pada meninggalkan sembahyang selama dia ni berakal. Selama ada akal, tak diuzurkan dengan meninggalkan semaya. Tidak diuzurkan. Selama ada akal. Tu dia. Dan engkau memberi zakat. Ni rukun Islam yang ketiga, memberi zakat. Memberi zakat liman wujida minal mustahiqin, bagi mereka yang didapatikan mereka tu daripada mustahak zakat. Jadi orang mustahak zakat lapar semua orang mustahak zakat ni. Orang mustahak zakat ni lapar. Yang pertama pakai. Maksud pakai ni orang tidak ada harta langsung, tidak ada usaha nak kerja pun tak boleh. Harta tak ada nak kerja tak boleh. Tu nama pakai. Tu. Taib. Ada pun talabah, kita kata masalah talabah dia tidak ada harta, tapi dia duk masyhur dengan belajar ilmu. Disebabkan masyhur dengan belajar ilmu, yang diharapkan satu hari lagi dia boleh mencorahkan ilmu kepada masyarakat. Disebabkan tu dia tak boleh nak usaha. Dia tak boleh nak usaha, tak boleh nak kerja. Maka dibolehkan beri zakat kepada pelajar-pelajar ilmu. Tu dia. Masuk dalam pakai juga. Yang keduanya sini maksud orang miskin. Orang miskin ni, maksud miskin sini, dia kata miskin ni orang kuasa atas harta dia buat kerja kuasa, tapi tak cukup. Umpama kerja sehari dia nak belanja 50 riyal. Pergi ke laut hari ni boleh 10 riyal. Tak cukup. Tak cukup. Maka masuk dalam kategori miskin. Cuma nak royak-sa. Royak-sa. Hukum beri zakat kepada orang tak semaya ber ni sah hukum beri zakat tu. Tetapi haram kita beri zakat kepada orang tak semaya. Dari itu, amba menyeru kepada orang yang memerlukan zakat, jangan sekali-kali kita meninggalkan sembahyang. Sebab nyanyo kepada orang yang memberi. Orang yang memberi saya kita. Tapi kita ni 10 minit je nak semaya. 4 rakaat 10 minit je nak semaya. Masya Allahnya. lah. Tu nyanyo. Tu. Jadi nyanyo kau orang bui. Bui sah zakat. Tapi hukumnya dia haram. Apa kita kalau tak semaya gak, Masya Allahnya. Benar-benar lah. Sebab
tidak dibenarkan bagi kita meninggalkan sembahyang selama kita berakal. Baik. Kemudian dan engkau dan puasa Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Betul, puasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan, Nabi diperdukan berpuasa pada bulan Ramadan ni, pada bulan Sya'ban, daripada tahun yang kedua daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nabi puasa suruh model puasa 9 Ramadan. 9 Ramadan, satu yang kamil. Satu Ramadan saja cukup 30. 8 Ramadan lagi nawaqis, makna kurang, tak cukup 30. Tu dia. Tu. Dan haji engkau akan Baitillahil Haram. Tu rukun Islam. Haji engkau akan Baitillahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Kita kuasa pergi. Kuasa pergi tu barulah jadi fardu atas kita. Tu kuasa pergi. Dengan makna sini kuasa ni, dengan maknanya kita ada duit lah. Kalau rela ni cukup, ada duit, ada kelapangan, dah lah kita maknanya boleh dah giliran, apa tu cukup dah duit, tu kuasa dah tu. Lah ni kalau ada ada duit giliran tak ada lagi, nak lagu mana? Nak cari pakej mahal-mahal siapa 40,000 tu, masya-Allah lah. Tu dia. Haji Baitullah ni siapa kuasa pergi? Nak cerita sikit, Nabi Adam alaihissalam haji 40 tahun daripada India, dia berjalan kaki. Tu jalan kaki. Ambo dapat tahu Nabi Adam alaihissalam tinggi dia 60 hasta. Tinggi Nabi Adam 60 hasta. Lebar tubuh dia 30 hasta. 30 hasta. Dia jalan kaki pergi buat haji. Pergi buat haji. Begitu juga Nabi Isa, diihtimalkan Nabi Isa ni haji sebelum daripada Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Sebelum daripada Allah Ta'ala angkat dia ke langit. Dan akhiratnya Nabi Isa akan turun di menara Baitul Maqdis, dan dia akan membawa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Ada satu hadis Nabi kata, man qada nusukahu, siapa-siapa yang menunaikan hajinya, wasaliman nasu min yadihi, dan sejahtera manusia daripada tangan dia, walisanihi, dan lidah dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Diampun bagi dia dosa yang telah terdahulu dan dosa yang tertakhir. Maknanya orang gibu haji manusia sejahtera daripada tangan dia, sejahtera daripada lidah dia. Mana lidah dia jaga molek. Tu dia. Dan ada hadis Nabi lain, hadis lagi, orang menafkahkan 1 dirham pada mengerjakan haji menyamai 1,000. Makna digandakan dengan 1,000. Tu. Pahalanya pada orang yang memberlanjakan pada masa mengerjakan haji. Tu dia. Ada khabar daripada Tirmizi, annal baital haram yahujjuhu kullu amin 70,000 minal bashar. Bahawa bermula Baitillahil Haram, haji akan Baitillahil Haram oleh tiap-tiap tahun 70,000 daripada manusia. 70,000 setahun pergi mengerjakan haji. Fa idza naqasu an zalik,
Maka apabila kurang manusia daripada demikian itu, mana tak cukup 70,000 setahun pergi buat haji. Moga musim Covid. Musim Covid lah ni tak cukup lah 70,000 setahun. Masalahnya atammahumullahu azza wa jalla minal malaikati. Nescaya mensempurna akan mereka itu orang yang mengerjakan haji itu oleh Allah azza wa jalla daripada malaikat. Tu dia. Maknanya kena cukup setahun 70,000 orang yang mengerjakan haji. Baik. Dan haji engkau akan Baitillahil Haram jika kuasa engkau berjalan kepadanya. Kepada mengerjakan haji itu. Wa arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan rukun iman itu 6 perkara. Rukun iman semua 6 perkara. Rukun iman 6 semua. Tu. Iaitu bahawa engkau percaya akan Allah. Beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ambo nak royak sikit. Masalah iman di sini, iman ni terbahagi kepada 5 martabat. Yang pertama, iman taklid. Iman taklid ni dia putus percaya dengan perkataan orang lain daripada ketiadaan mengetahui ia akan dalil. Tu. Umpama orang tanya Tuhan ada, dia kata ada. Mana dalil? Tu email royak Tuhan ada. Turut tu email. Itu orang panggil email taklid. Email dia sah serta deraka dia kerana dia ni meninggalkan nazar bagi dalil. Kalulah dia ni kuasa atas mendatangkan dalil. Jadi email taklid lagu tu. Pesen turut orang. Tu dia email taklid. Baik. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang tanya mana dalil ada Allah, dia kata makhluk. Setakat tu lah. Bapa buat dalil makhluk kata ada Tuhan. Ya ayat sekat tu je. Makhluk. Itu orang panggil dalil ijmali. Dalil ijmali. Mudah je. Mana dalil ada Tuhan? Makhluk. Ala ni. Jadi dalil kata ada Allah. Sekat tu je. Itu orang panggil dalil ijmali. Adapun dalil tafsili. Mana dalil ada Allah? Ala. Sebab apa? Buat dalil ala kata ada Allah. Sebab ala ni baru. Tiap-tiap benda baru mesti ada orang yang membaharukan dia. Tu dia. Sebagaimana kita belajar istilah yang dipakai dalam ilmu mantik, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirun hadisun. Al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'. Alam ni baru. Al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ialah yang berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap hak berubah ialah baru. Tu. Al-alamu hadisun. Bermula alam ni baru. Wa kullu hadisin, tiap-tiap ia daripada ia baru, lahu sani', bagi dia
ada yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil tafsili. Ada Quran banyak yang menjadi dalil kata Allah yang menciptakan alam. Adapun nak ambil dalil kata wujud betul tu tidak. Ada pun dalil mafhum, umpama Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Itu dalil tafsili. Alhasil iman taklid sah iman dia serta derhaka sebab dia meninggalkan nazar, yakni daripada mengambil dalil kalulah dia kuasa atas mengambil dalil. Yang kedua, iman ilmul yakin. Iman ilmul yakin. Hasil daripada kita belajar daripada kitab-kitab. Ada khususnya kalau kita dulu duk pondok gak Mate Ummu Ibrahim, lepas tu Faridah, lepas tu Bidayatul Hidayah, Sirajul Huda, gi Dusuki, gi Aqidatun Naji, gi kepada Durus Samin. Tu dia. Jadi ilmu yakin, melalui ilmu hak kita belajar, kita yakin kata Allah maujud. Tu dia. Baik. Yang ketiga, iman ainul yakin. Iman ainul yakin. Iman ainul yakin ni dengan makna dia makrifat akan Allah dengan muraqabah, mengintai-ngintai hati dia, tidak gaib Allah Subhanahu wa taala daripada hati dia sekelip mata pun. Bahkan sentiasa qalbi dia nya muraqabah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil iman ainul yakin. Yang keempat, iman haqqul yakin. Iman haqqul yakin ni yakni imam orang arif billah ni tiap-tiap dia tengok kepada makhluk, dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Orang panggil dalam istilah kita belajar dalam Minhalus Saufi ni dia panggil wujudul kasrah fil wahdah. Memandang dalam hak banyak Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iman haqiqatul yakin. Imam haqiqatul yakin ni iman yang penuh dengan Allah, mabuk dengan kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nampak melainkan akan Allah. Allah semata-mata. Allah semata-mata. Ni dia panggil wujudul wahdah fil kasrah. Memandang Allah dalam benda yang banyak-banyak ni. Ini orang arif billah. Jadi iman orang ainul yakin, haqqul yakin, haqiqatul yakin, tiga-tiga ni tertentu bagi mereka yang Allah Ta'ala kehendak. Itu dia. Cuma kita ni orang ilmu yakin ni belajar. Kita tahu kita ni sekadar mana. Kita ni sekadar mana iman kita. Mujulah ada ulama-ulama karek kitab kita, boleh kita belajar membawa kepada iman kita ilmul yakin. Taib. Bahawa engkau percaya akan Allah, beriman kita dengan Allah, dengan makna engkau iktikad bahawa Allah Ta'ala mawjud, qadim, baqin, mukhalifun lil hawadis, mustaghnin an kulli syai', wahidun, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, mutakallim. Semua tu iktikad kita. Allah Ta'ala mawjud, qadim, kekal, bersalih bagi yang baru, terkaya daripada tiap-tiap sesuatu, kuasa, bersifat dengan sifat perkehendak, lagi pula pengetahuan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sabit tu hamba nak royak sini sikit. Dia kata
anna lillah kamalatun la tatanahi, bahawa bagi Allah beberapa sifat kamalat yang tidak terhingga. Wa'lam, ambo ambil petik ke dalam kitab Safinatun Najah, yang mana ambo belajar kitab ni dengan guru ambo Haji Muhammad bin Ali Pondok Berangi. Dia kata, wa'lam annal mawjudati bin nisbati lil istighna'i anil mahalli wal mukhassisi wa adamihi arba'atun. Hendak ketahui oleh kamu bahawa semaujudat dengan nisbah bagi terkaya daripada zat dan terkaya daripada kena jadi, dan ketiadaan terkaya daripada zat dan kena jadi ni, ia bagi kepada empat. Yang pertama, ma la yaftakiru lahuma ma'an wa huwa zatullahi. Satu, barang yang tidak berhajat bagi kedua-dua yang ni kepada zat dan kepada kena jadi, iaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkaya daripada zat dan terkaya daripada kena jadi. Tu dia bahasa kita, terkaya daripada zat, sebab Allah Ta'ala zat dah, dan Allah Ta'ala terkaya daripada kena jadi sebab Allah Ta'ala qadim. Tu dia. Yang kedua, aksuhu, sebaliknya, iaitu sifat hawadis. Sifat hawadis ni dia berkehendak kepada zat dan dia berkehendak kepada kena jadi. Supaya kita ni, tu dia. Sabit tu, kalulah kita ni, sebagaimana Nabi kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa-siapa kenal akan Allah, kenal akan diri dia, maka sesungguhnya dia kenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kita kenal diri kita ni bertepak, Tuhan tak supaya kita baru, Tuhan qadim. Tu dia. Kita berjuzuk, berjiring-jising, Tuhan tak supaya kita. Lepas tu lagu mana zat Tuhan? Tak usah duk fikir zat Tuhan lagu mana. Kita fikir zat kita dulu. Tu dia. Baik. Yang ketiga, ma yakumu bi mahallin dunal mukhassis. Barang yang berdiri barang yang berdiri dengan zat tidak mukhassis, tak kena jadi, iaitu kena kepada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah duk di zat, tidak berkehendak kepada orang yang menjadikan dia. Yang keempat, akas, iaitu zat makhluk. Zat makhluk ni berkehendak kepada zat dan berkehendak kepada kena jadi. Tu dia. Zat makhluk dia nak ke zat, nak ke tepak, tu dia. Dan dia berkehendak kepada kena jadi. Situ. Jadi kita ambil kesimpulan. Dia kata sini, man taraka arba'a kalimat kamula imanuhu. Siapa-siapa meninggalkan 4 kalimah, sempurna iman dia. Mana 4 kalimah? Aina, di mana, kaifa, bagaimana, mata, bila, wakam, berapa. Kena tinggal 4 kalimah ni. Fa in qala laka qail, maka jika berkata bagi engkau oleh orang yang berkata, aina Allah, di mana Allah, fajawahu laisa fi makanin wala yamurru alaihi zamanun. Kalau orang tanya kita tu hidup mana, kita jawab tidak ada pada tempat dan tidak lalu atas Allah Ta'ala oleh masa. Kena jawab lagu tu. Pak kalau orang tanya kita bagaimana Allah, kita kata laisa kamislihi syai', tiada umpama bagi umpama Allah sesuatu. Kalau orang kata bagi engkau
bila Allah mata Allah faqul lahu awwalu bila tidak wa akhiru bila intiha. Awal Allah tidak ada mula, akhir tidak ada su. Kalau orang kata bagi kita kam Allah faqul lahu wahid. Qul huwallahu ahad. Kata olehmu Allah tu jadi pak kalimah ni kalau kita tinggal selamat kita. Jangan tersilap, jangan duk tanya Tuhan duk mana, bagaimana Tuhan, bila masa Tuhan, berapa Tuhan, jangan ada lagu tu. Yang kedua, beriman kita dengan para malaikat. Malaikat ni tidak terhingga banyaknya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beriman kita dengan segala kitab. Ya ke hurah belakang ni iaitu 104 buah segala kitab. Dan segala rasulnya, rasul Allah, Nabi. Tu dia. Hak wajib kita tahu 25 orang Nabi lagi rasul. Wajib tahu Nabi lagi rasul tu. Sekira-kira orang tanya, Yaqub Nabi ke rasul? Nabi lagi rasul. Wajib kita kena tahu. Wajib atas kita ajar anak-anak kita apa dia bila dia mukallaf 25 orang Nabi lagi rasul ni kena we tahu. Tu. Kena we tahu sekadar tu. Kalau orang tanya Yusuf, Nabi ke rasul? Nabi lagi pula rasul. Sekadar tu. Lama orang tanya Nabi ke rasul? Tak tahu. Tu penak belaka tu. Penak. Tak lepas fardu ain. Tu dia. Cukup umur 20 lebih anak bini fardu ain tak lepas. Tu dia. Dan harian kemudian, kita beriman dengan harian kemudian, dan dengan qadar kebajikan dan kejahatan. Tu dia. Jadi beriman dengan qada dan qadar ni beriman dengan qada dan qadar ni wajib kita beriman dengan qada dan qadar. Ambo royak secara ringkas. Qada ni ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Tu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah sedia kala lagi. Iaitu ketentuan Allah pada azali lagi qada tu. Kalau ibarat kita kak iktibar ta'alluq tanjizi qadim bagi irada Allah Ta'ala. Qada tu lulus dia kala dah. Qada tu. Cuma ulama bagi qada ni ada kala qada mu'allaq, ada kala qada mubran. Qada mu'allaq tu digantungkan dengan sebab kita banyak berdoa ke, banyak bersedekah ke, hasil daripada kita sedekah Allah Ta'ala wi kita sihat wal afiat. Ambo ada dengar satu cerita. Satu mokcik ni berlaku di Saudi. Mokcik ni dia sakit lah. Sakit nyakit baruh. Dia nyakit baruh. Lepas tu ada sobi dia orang Indonesia. Sobi dia Indonesia ni mari duk kerja di Saudi lah, nak kerjanya. Mari kerja. Tiap-tiap kali sobi dia masuk Jambil, lama masuk Jambil. Tiap-tiap kali masuk Jambil, lama masuk Jambil. Lama-lama dia tanya, "Bapa, kalau bahasa Melayu kita, bapa mek masuk Jambil lama-lama?" Gini, ambo ni duk perah susu ni, perah susu. Susu banyak dak. Bapa ambo sudah saling, ambo dapat
taware mari kerja Saudi. Ambo tinggal anak ambo ngatuk laki ambo. Ambo nak ke duit mari kerja ni. Jadi walaupun dalam partai pun dah muka pekerjaan boleh ni muka susah. Lalu tu lah tuan dia ni tengok ke dia ni siye. Ginilah mu balik lah. Mak cik ni pun sedekah pitih. Pitih dia ni buat balik. Gaji bayar selalu 2 tahun bayar gaji. Lepas tu nanti anak lepas pek marilah pula. Mari pula. Setelah mak cik ni bui ke dia tu duit, dia pun baliklah Indonesia. Sukanya hati dia. Tu dia. Moga anak dalam masa pek lagi tinggal. Tu dia. Berkat dengan dia sedekah tu, Allah Taala sembuhkan penyakit baruh dia. Masya Allah. Ni orang baik. Masya Allah. Tuhan wi afiat kepada dia. Itu kalau qada muallaq, ya paling ke. Tu satu qada memberi. Kalau qada memberi tak boleh dah. Tidak berubah dah. Baik. Adapun qada ni, kita beriman dengan qada ni. Qada ni kata Abul Hasan Asy'ari, mengada Allah Ta'ala atas qada yang ditaksiskan atas muafakah iradah Allah Ta'ala. Taksis. Kalau ibarat mudah agak bahasa kita, taksis oleh iradah. Maknanya ta'alluq tanjizi hadis bagi qadra lah qada ni. Qada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah Allah Ta'ala. Adapun qada ni nisbah ta'alluq tanjizi hadis bagi qadra Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak bahas qada ni panjanglah. Panjang perbahasa dia. Cuma ambo royak sekadar sikit-sikit. Tu dia. Nak royak lama tak ada masa. Sekat tu dulu. Dan wajib atasnya atas mukallaf pula bahawa mengetahui ia akan aqaidil iman, dan iaitu mengetahui segala yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Allah, dan yang harus pada haknya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na jam'a hadza marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.